يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung kembali pengajian kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat 329, hadis Abu Ubaidah Al-Asadi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fid daraini amin." Semalam kita telah membaca hadis ini, hadis yang agak panjang. Hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubaidah Al-Asadi. Nabi berpesan kepada kita, yang pertamanya, siapa yang telah meresap dalam hatinya cinta dunia, maka terikat harinya dengan 3 perkara. Pertamanya, kesibukan yang tidak akan terlepas kesukarannya. Kedua, angan-angan yang tidak ada hujung pangkalnya. Ketiga, kerakusan yang tidak dapat mencapai kekayaan atau kecukupan. Semalam saya sudah sebut, ini masalah suami isteri. Apabila kita sibuk, terlampau sibuk kita mengejar harta dunia ini, maka pelbagai masalah akan timbul. Kesan daripada kita terlampau sibuk mencari harta-harta dunia, maka kesannya kepada anak-anak, zuriat dan generasi kita sendiri. Dan kita sendiri yang mengundang risiko kesan daripada perbuatan kita yang terlalu sangat nakkan kepada harta dunia. Dan pasti dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata akan mengundang kesukaran, iaitu masalah. Yang kedua, angan-angan yang tidak ada hujung pangkal. Angan-angan kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk berangan ni, duk berangan, ya Allah, aku nak masuklah syurga kamu. Ya Allah, duk berangan, aku tak maulah masuk neraka kamu. Duk berangan. Tapi solat tak cukup, puasa pun tak cukup, sedekah kedekut. Macam bulan puasa, bulan Ramadan, berapa ramai orang Islam Melayu kita tak puasa? Ramai. Yang duk jual di pasar malam, kita pergi beli. Bukan salah, beli tak salah. Tapi nak cerita, kata orang angan-angan nak masuk syurga Allah, tapi amalan tidak cukup. Nak pergi minta kerja,
Jumpa bos di hadapan nak interview kita, tapi pi nak interview pakai selipar, boleh ke? Ada agak-agak bos tu nak terima kita. Pi nak minta kerja, baju pakai t-shirt, macam mana? Tu dengan bos manusia di dunia. Kalau bos alam maya ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Semayang kadang-kadang buat cincai. Buat cincai. Cincai lah. 2 minit siap mi segera, mi Maggi. Lepas sembahyang, lepas solat, tak mau langsung nak beramai, zikir kepada Allah, wirid kepada Allah. Lepas sembahyang tak mau langsung nak bersalam dengan kawan-kawan di kiri kanan, tak bertegur sapa di kiri kanan kita. Macam mana kita nak berangan-angan nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan amalan kita nak menuju dalam syurga tak cukup. Kita nak beli kereta harga 800,000, pilih kereta apa-apa. Kita suruh pun boleh kan. Duit ada RM100, bolehkah nak beli? Tentunya tidak boleh, sebab tidak mencukupi syarat nak beli kereta. Begitulah Allah reka cipta syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ada amalan-amalan dia untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbeza dengan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah dikatakan oleh para ulama salah seorang awliya illahi salihin, walaupun dia perempuan. Dikatakan begitu. Kenapa? Sebab dia merintih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku nak masuk syurga kamu ini bukan dengan amalan aku. Aku nak masuk syurga kamu ini, wahai Allah, dengan cintaku kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabi'atul Adawiyah. Kita tak sama dengan dia. Kita tak sampai. Berangan. Tapi boleh tak nak berangan-angan masuk syurga? Boleh, tak ada masalah berangan-angan. Jangan jadi angan-angan mak jenin, sudahlah. Angan-angan mak jenin tak boleh. Tapi angan-angan yang kita nak adalah angan-angan yang berdasarkan azam dan jazam yang kuat. Azam, ya Allah, sampai kita berangan, ya Allah nak masuk syurga Allah, maka apa azam kita tahun ini? Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku insaf di atas segala perbuatanku kepadamu, wahai Allah. Jazam, maka i'tiqad dalam hati kita memang sungguh-sungguh aku nak bertaubat kepadamu, wahai Allah, nak masuk sungguh syurgamu, nak beramal sungguh. Itu jazam, i'tiqad dalam hati. Yang ketiga, Nabi SAW sebut kerakusan yang tidak dapat mencapai kekayaan atau kecukupan. Rakus manusia. Manusia ni gopoh, manusia ni rakus. Tidak pernah cukup dengan apa yang nikmat Allah kurniakan. Tak pernah cukup. Berapa ramai yang menghitung nikmat Allah yang rasa, ya Allah,
cukup dah aku hari ni rezeki yang kamu bagi. Allah bagi nikmat padaku, wahai Allah, Engkau beri nikmat padaku hari ini, ya Allah, dapat solat subuh berjamaah. Berapa ramai yang rasa bersyukur pada Allah. Allah bagi nikmat kita lengkap seluruh anggota tubuh badan. Telinga boleh dengar, mata boleh tengok, hidung boleh sedut udara, boleh lepaskan udara. Berapa ramai di antara kita yang rasa cukup nikmat Allah. Hari ini Allah bagi rezeki pada kita, gaji RM10. Berapa ramai yang kita ucap Alhamdulillah, ya Allah, syukur puji pada kamu, wahai Allah, ini rezeki aku hari ini. Dapat pula RM10. Mari seorang sahabat hamba Allah, bang, hari ni saya sakit abang, duit tak ada ni, nak beli ubat. Nah lah, ambil RM10. Tadi kita dapat RM10. Hamba Allah, sahabat kita nak beli ubat sakit, bagi kat dia RM10. Berapa ramai yang rasa, ya Allah, syukur hari ni aku boleh buat pahala sedekah pada hamba-Mu. Berapa ramai? Berapa ramai yang macam tu? Agak-agak kita boleh buat gitu ke tak? Sebab itu, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sahabat Nabi, bagaimana pendidikan yang Nabi bagi pada sahabat-sahabat dia. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf, mereka bukan orang miskin, mereka bukan calang-calang orang, mereka orang hebat, mereka orang kaya. Tetapi apa yang Abu Bakar kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bertanya, apa yang tinggal pada kamu wahai Abu Bakar? Yang tinggal padaku hanyalah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia bukan orang miskin. Dia bukan orang miskin, dia keturunan diraja. Tetapi bila sampai hidayah pada Allah, dia buang semua harta, pangkat, darjat itu dia buang kesemuanya, hanya mengabdi diri kepada Allah. Sebab hadis Nabi sebut, kerakusan yang tidak dapat mencapai kecukupan. Bagilah manusia ni apa saja, dia tak cukup. Pinjam bank 250 juta nak bela ayam, kononnya lah nak bela ayam. Ayam tak jadi, apa tak jadi, menyusahkan orang. Ni orang kita, orang Melayu, orang Islam sifatnya begini. Manusia sifatnya begini, rakus. Tak cukup dengan apa yang Allah bagi. Bukan kata nak Allah bagi nikmat pada kita yang banyak, kita boleh berkongsi kepada hamba Allah, saudara kita yang lain. Dak, pegang sungguh-sungguh, simpan sungguh-sungguh. Hak ni aku punya, aku yang cari, peluh meretik habis. Bercerau peluh aku cari duit ni. Harta ni aku yang cari sendiri. Aku nak bagi kat hang buat apa? Hang nak hang kerjalah sendiri. Dia RM10 kita rasa banyak nak keluarkan, RM20 sebanyak sangat kita nak keluarkan. Allahu Akbar ni kita. Ya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca sirah tuan-tuan, sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa menitik air mata, rasa sebab dalam dada. Ya Allah, aku boleh ke buat macam ni? Boleh dah aku buat macam ni? Kita tak mampu, tapi sekurang-kurangnya kita boleh meniru. Bukan 10 perkara yang sahabat buat, yang Nabi buat, bukan semua kita boleh buat. Maka kita buatlah 2-3 perkara. Tak boleh ke?
Ambil teruk sangat ke kita ni? Satu perkara, dua perkara kita nak buat. Tu rakus kita. Rakus kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang dunia dan akhirat sama-sama kejar mengejar. Maka siapa yang mengejar akhirat dikejar oleh dunia sehingga menerima cukup daripadanya rezekinya. Dan siapa mengejar dunia dikejar oleh akhirat sehingga tiba matinya yang mencekiknya dengan tiba-tiba dan mengejut. Tu dia. Kita apa yang difahamkan oleh ulama Syekh Abdul Lais As-Samarqandi, apa yang difaham, dia bagi tahu kita, kalau boleh manusia ni dua-dua kita kejar. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Begitu. Bagi seimbang, kata Abu Lais As-Samarqandi, at-tawazun bainad dunya wal akhirah. Buat pertimbangan. Kalau kita kerja sehari semalam tak berhenti non-stop, maka baca Al-Quran kita sehari semalam. Meeting mesyuarat kita 2 hari 2 malam, maka solat sunat kita juga mesti 2 hari 2 malam. Kalau kita pergi melancong Australia, Sydney dan sebagainya, maka kita kena pi juga buat umrah, pi buat haji. Kena bagi seimbang. Kita belanja kawan-kawan makan di hotel 1,000 semalam. Allah, tak ada masalah. Hai ustaz, 1,000, 10,000 saya boleh cari dalam masa sejam. Belanja kawan-kawan, ambil tak apa, makanlah apa. Maka sedekah kita juga pun macam tu. Buat zakat jangan lupa. Sedekah kita pun sama, kena bagi macam tu juga. Kena adil. Kalau suami dia belanja kawan-kawan, boleh makan tak apa, aku belanja hari ni cakotiao special, 10 orang makan kita belanja. Maka jangan kedekut dengan isteri, jangan kedekut dengan anak-anak. Suami kena faham, kita cari makan, cari rezeki, rezeki yang kita bagi pada anak-anak, keluarga, isteri dan sebagainya, itu adalah ibadah. Tu ibadah, ibadah tuan-tuan, ibadah. Kadang kedekut. Saya ada seorang jumpa kawan-kawan, kalau adik-beradik dia, ayah dia kahwin 2, satu mak di Malaysia, satu mak di Thailand. Kalau mak adik-adik tiri, adik-adik lah, adik-adik tiri, adik-adik lah kan, daripada Thailand main semua, belanja habis semua, habis. Tapi kalau anak dengan isteri di rumah, Allah, makan sardin dengan ikan bilis, sudahlah. Wasatiyah, kalau tak ni wasatiyah, tu tak kena, tu tak betul, salah, salah tu. Ini isteri anak kita, ini tuan-tuan kena ingat, muslimin muslimat kena ingat, kita seorang suami, kita melangkah kaki kanan masuk syurga, kaki kiri tak boleh masuk. Sebelah kaki masuk syurga, sebelah kaki lagi duduk di luar, tak boleh masuk. Allah tahan kita. Masa kita di dunia dulu, dengan anak macam mana, dengan isteri kita macam mana, amanah ke tidak, tu semua tanggungjawab kita. Tanggungjawab, amanah Allah bagi pada kita. Dengan anak pun sama juga. Bukan sekadar kita buat anak, lepas tu anak lahir kita buang macam anak kora. Bukan, tak boleh.
Sebab anak adalah doa. Kalau dia doa pada kita saat mana kita nak mati, saat mana kita di dalam alam kubur, Allah kata kalau anak yang soleh ini berdoa pada kamu, wahai malaikat, tolong berhenti, jangan kamu siksa dia. Ini anak yang soleh. Waladun salihun yad'u lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak kena semua. Jadinya muslimin muslimat, amalan kita menuju akhirat, biarlah kita seimbangkan. Tak apa tuan-tuan nak mesyuarat 2 hari 2 malam, 3 hari 2 malam Langkawi, silakan, tak ada masalah. Tetapi amalan nak menuju akhirat kita mestilah pun sama juga, tingkatkan. Larat kan nak buat ustaz semayang sunat 3 hari 3 malam. Terpulanglah pada tuan-tuan. Kita tengok bagaimana para alim, para ulama diceritakan dalam kitab-kitab sirahul ulama, sirahul nubala, bagaimana para alim dan ulama dia nak melangkah duduk atas kuda, atas unta, boleh baca Quran 1 juzuk. Subhanallah. Kita duduk tengah dengar kuliah ni pun tak dan nak wirid Allahu Akbar 20 kali dalam hati, dan kah? Tak dan. Tak dan. Tak apa nak yang masuk ni lewat dulu lah. Di balik ada lagi lah. Ini jari dalam semalam dia masih memang satu jam sana. Jadinya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi dalam hadis ini dia pesan kalau kita mengejar dunia, akhirnya ketika kita nak meninggal dunia, nak mati, dunia itu akan belit, akan cekik kita. Dunia akan membelit. Maksudnya adalah Nabi nak pesan pada kita, kalau hati, akal, jiwa, fikiran kita melekat, meresap dunia, harta dunia, maka ketika nak mati agak susah. Sebab semuanya, ya Allah, kereta aku nanti macam mana, office aku nanti macam mana, segala saham-saham aku nanti macam mana, anak bina isteri aku nanti bagaimana depa. Tu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia akan mencekik, dunia akan membelit. Tapi janganlah tuan-tuan rasa, Allah hari ni dengar ustazku baca hadis Nabi kata jangan fikir sangat pasal dunia, malah bekerja. Tak boleh. Yang macam saya selalu cerita mengenai seorang sahabat yang baru kahwin, laki bini baru kahwin. Saya tutup dengan cerita ni insya-Allah. Bini rajin kerja, motong getah. Had jantan ni pemalas, duk kena beletiak dengan bini, pilah bang kerja motong, pilah motong bang, pilah motong dia. Sampai dekat kebun dia, tengok orang duk pacak tiang, signboard dilarang memotong tepi kebun getah dia. Kebun getah dia tepi jalan raya. Dia pun balik itu lah. Bini tanya, awak balik awak sangat ni abang? Depa tak bagi potong. Pasal apa tak bagi potong? Tu kebun kita punya. Tak tahu tu depa pacak signboard. Pi tengok. Ni bukan abang, ni bukan depa tak bagi potong getah. Ni signboard untuk jalan raya sebelah, tak boleh bagi kereta potong, selekoh es. Tu jangan jadi macam tu. Jangan. Itu pemalas namanya. Cukup sekadar ini insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Kuliah saya mungkin akan hari Sabtu Tuan Haji. Hari Sabtu insya-Allah. Nanti tuan-tuan akan dapat tuan guru tuan-tuan semulalah.
insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.